Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Jun bersama saya, Prasad Michael. Ahli politik yang menggesa PRU diadakan ketika negara berdepan inflasi bersikap pentingkan diri sendiri dan tidak memikirkan rakyat, kata Nazri Aziz. Ahli Parlimen Padang Rengas itu turut menyokong kenyataan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya menunggu masa yang sesuai bagi membubarkan Parlimen. Bercakap kepada Malaysia Kini, Nazri berkata adalah penting untuk kerajaan mencari jalan mengatasi inflasi berbanding mementingkan diri sendiri secara politik. Nazri berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ismail dalam wawancaranya bersama Akhbar Kewangan Nikkei yang disiarkan 2 hari lalu. Dalam wawancara itu, Ismail dilaporkan tidak menyentuh secara langsung berkaitan gesaan supaya PRU diadakan lebih awal antaranya daripada partinya sendiri iaitu UMNO. Bagaimanapun gesaan agar PRU diadakan secepat mungkin sekali lagi berkumandang ketika konvensyen BN yang diadakan sehari kemudian iaitu semalam. Mengulas lanjut, Nazri mengkritik pihak dalam partinya yang merasakan kini waktu yang sesuai untuk mengadakan PRU dengan melihat keadaan pembangkang yang goyah dan kemenangan UMNO dalam beberapa PRN sebelum ini sebagai pertimbangan. Dengan keadaan ekonomi semasa, katanya negara perlu bersedia untuk menangguhkan PRU malah sehingga akhir penggal jika perlu supaya UMNO tidak akan dipersalahkan atas perkara itu. Sementara itu, Anwar Musa mengaku dia tidak berdiri ketika diminta bangun oleh pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi sebagai tanda sokongan agar PRU disegerakan. Namun kata bekas Setiausaha Agong BN itu, keengganan mengikut kemahuan Zaid bukan bermakna dia tidak bersetuju PRU diadakan segera. Semalam semasa BN mengadakan konvensyen sempena sambutan ulang tahun gabungan itu, Ahmad Zaid meminta peserta supaya berdiri sebagai tanda sokongan untuk mendesak PRU diadakan segera. Gesaan Ahmad Zaid itu disambut sorakan para peserta konvensyen yang kemudian bangkit menyatakan sokongan mereka. Menulis di laman Facebooknya, ahli Parlimen Ketera itu berkata dia hanya mahu PRU diadakan apabila Barisan Nasional benar-benar bersedia. Anwar turut mendakwa bukan dia sahaja yang terkejut, malah ramai juga yang terpinga-pinga dengan arahan berdiri tersebut. Katanya juga dia tidak perlu berdiri hanya kerana orang lain dilihat berdiri atau bangun kerana segan apabila berbeza pandangan daripada orang lain. Tambah Anwar, BN perlu berhati-hati agar tidak tersilap perhitungan serta analisis tidak boleh dibuat secara retorik dengan apa yang disifatkannya memetik fakta di tepi jalan. Kita ke perkembangan berikutnya. Kerjasama PAS UMNO menerusi Muafakat Nasional di Selangor telah hampir lengkap dan hanya menunggu isyarat daripada kepimpinan pusat kedua-dua parti. Perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Perhubungan PAS Selangor, Roslan Syaril Muhammad Syaril kepada Malaysia Kini. Menurut Roslan, perbincangan yang dimulakan sejak awal penubuhan Muafakat Nasional di peringkat pusat itu berjalan dengan baik. Roslan berkata demikian ketika diminta mengulas perkembangan terkini kerjasama PAS dan UMNO di negeri kubu kuat Pakatan Harapan itu. Awal Mei lalu, pengerusi UMNO Selangor Noh Omar menegaskan bahawa partinya dan PAS di Selangor mesti bekerjasama untuk merampas semula negeri itu pada PRU ke-15. Menurut Noh yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, sekiranya kerjasama itu terbentuk, UMNO dan PAS mampu memenangi sekurang-kurangnya 30 daripada 56 kerusi di Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, Noh berkata semua ketetapan itu bergantung kepada kepimpinan parti di peringkat pusat. Sementara itu, Roslan berkata mereka kini mengharapkan respon yang positif daripada UMNO. Malah kata Roslan, kepimpinan kedua-dua parti itu juga mencapai kata sepakat dalam soal pembahagian kerusi serta bersedia sepenuhnya untuk menghadapi PRU ke-15 yang dijangka akan dilaksanakan pada bila-bila masa. Bersatu dikatakan sedang mempertimbangkan 4 calon untuk menggantikan Zuraidah Kamarudin sebagai Menteri Industri Perladangan dan Komoditi. Sinar Harian melaporkan antara pemimpin yang dipertimbangkan ialah Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Irmiyati Samsudin. Laporan itu turut menyebut 2 calon lain iaitu Ahli Parlimen Alu Gajah Muhammad Rizwan Mat Yusof dan Pengerusi Bersatu Terengganu Razali Idris. Sumber tersebut mendakwa
Wan Saiful menjadi pilihan utama bagi jawatan itu dan penggalnya sebagai pengerusi PTPTN akan tamat hujung bulan ini. Sekiranya Perdana Menteri mahu melantik Wan Saiful ke jawatan ini, maka dia perlu dijadikan senator terlebih dahulu, kata sumber itu. Bagaimanapun sumber itu berkata, sekiranya Mas Ermiati yang merupakan timbalan Menteri Undang-Undang menggantikan Zuraida, ia akan membuka satu lagi kekosongan. 26 Mei lalu, Zuraida mengumumkan keluar bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia dan memaklumkan akan membincangkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Kabinet bersama Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail kemudian berkata Zuraida masih kekal sebagai anggota Kabinet, sekurang-kurangnya sehingga mereka membincangkan perkara itu dengan lebih lanjut. Berita seterusnya, kawalan harga ayam dan telur akan dilanjutkan sehingga akhir bulan ini, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Pengguna Alexander Nantalinggi hari ini. Menurut Alexander, lanjutan kawalan harga yang sepatutnya berakhir pada 5 Jun itu telah diputuskan Kabinet semalam. Kerajaan sebelum ini menetapkan harga siling RM8.90 sekilogram untuk ayam standard dan RM9.90 sekilogram untuk ayam super di antara 5 Februari dan 5 Jun. Harga telur pula ditetapkan pada 43 sen sebiji untuk grade A, diikuti 41 sen sebiji untuk grade B dan 30 sen sebiji untuk grade C. Sementara itu bagi Langkawi, Sabah, Sarawak dan Labuan, harga siling ayam dan telur berbeza mengikut zon dan daerah. Menurut laporan The Star, Putrajaya sedang mengkaji cadangan untuk menyalurkan subsidi kepada kumpulan sasar sebagai ganti kawalan harga. Kawalan harga ayam dan telur ketika ini adalah yang paling lama dalam sejarah Malaysia, iaitu sepanjang 145 hari. Harga ternakan ayam meningkat sejak tahun lepas kerana kos pengeluaran yang meningkat, kebanyakannya disebabkan oleh dedak ayam yang lebih mahal yang kebanyakannya diimport. Dalam pada itu, Persekutuan Pengkilang-Pengkilang Malaysia FMM menyokong cadangan supaya cukai barangan dan perkhidmatan GST dilaksanakan semula. Ini selepas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan akan mengembalikan semula sistem cukai tersebut. Dalam satu kenyataan, FMM berkata kajian yang dijalankannya mendapati 499 syarikat menyokong kuat GST berbanding cukai jualan dan perkhidmatan SST yang dilaksanakan ketika ini. Malah FMM mencadangkan kadar GST sebanyak 4% dengan alasan bahawa kadar tersebut adalah kondusif. Selain itu, FMM berkata, oleh kerana asas sistem cukai yang meluas ini akan meningkatkan cukai tidak langsung, ia memberi kelonggaran kepada kerajaan untuk mengurangkan cukai pendapatan peribadi dan cukai korporat untuk menjadikan Malaysia destinasi perniagaan yang lebih menarik. Untuk rekod GST diperkenalkan buat pertama kali oleh pentadbiran Najib Razak dengan kadar 6% pada 2015. Ia amat tidak popular dan dimansuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir Mohamad pada 2018. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Prasad Michael, untuk sekelas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh layari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.